ngerang rantau tugal mandang nyusah. Ku yo gundul kesana aku sering ngampek kendul. Gendruwo tela-telo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menaku nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Di Malaysia, kami dikurniakan alam sekitar yang indah. Sungai merupakan khazanah alam yang perlu kita pelihara kerana sungai merupakan sumber kehidupan utama bagi semua organisma, termasuk manusia, haiwan dan tumbuhan. Sungai amat penting kepada kita kerana ia membekalkan sumber air untuk kegunaan domestik seperti memasak, mandi dan mencuci baju. Namun, masyarakat kini telah semakin bersikap tidak endah akan kebersihan sungai. Punca pencemaran Sungai Kim Kim. Pada 7 Mac 2019, negara dikejutkan oleh pencemaran sungai yang berlaku di Pasir Gudang, Johor. Sungai yang terlibat dikenali sebagai Sungai Kim Kim. Pencemaran sungai itu dilaporkan telah menjejaskan ketenteraman orang awam. Hal ini kerana lokasi sungai itu berhampiran dengan penempatan dan sekolah. Ini berpunca daripada pembuangan sisa kimia di sungai tersebut. Sekarang saya berada di tempat kejadian iaitu Sungai Kim Kim. Jika anda lihat pada sungai tersebut, ianya dalam keadaan yang tercemar dan kotor. Hal ini dilaporkan setelah beberapa orang pelajar sekolah dan pekerja kantin mula jatuh sakit dan mengalami kesukaran bernafas dan seterusnya dibawa ke Hospital Sultan Ismail. Pencemaran ini telah menjejaskan seramai 6,000 orang mangsa termasuk penghuni dan pelajar. Antara 2,775 orang mangsa menerima rawatan di hospital. Kebanyakan mangsa adalah pelajar sekolah. Oleh hal yang demikian, beberapa sekolah berhampiran sungai tersebut telah diarahkan tutup untuk mengurangkan risiko terhadap pelajar. Pihak kerajaan memperuntukkan beberapa juta ringgit untuk kes ini. Menurut sumber, kos pembersihan Sungai Kim Kim mencecah hampir 10 juta ringgit secara keseluruhan. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 8 juta ringgit untuk pembersihan sungai. Di samping itu, Kerajaan Negeri Johor juga turut meluluskan peruntukan sebanyak 6.4 juta ringgit untuk proses pembersihan sungai dengan segera. Sultan Johor menjanjikan 1 juta ringgit untuk membantu agensi penyelamat dan pihak berkuasa mengumpul peralatan untuk kerja-kerja pembersihan. Pencemaran ini dikatakan berpunca daripada 2 kilang berhampiran iaitu Lotte Chemical Titan dan British Resources. Namun, kedua-dua syarikat ini mendakwa tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan. Berikutan kes ini, sebanyak 76 laporan polis dibuat untuk mendakwa dan meminta papasan dari pihak tertuduh iaitu pemilik kilang berhampiran dan pihak kerajaan Johor. Pencemaran sungai ini telah membebaskan asap toksik yang menyebabkan mangsa-mangsa mengalami gejala-gejala seperti mual, muntah dan pening kepala. Pasukan penyiasat telah mengenal pasti bahan kimia yang dilupus secara haram sebagai minyak marin yang akan mengeluarkan gas metana yang mudah terbakar dan asap benzena. Bahan kimia jenis SW311 perlu dilupuskan dengan cara yang betul berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005. Pasukan Pertahanan Kimia, Biologi, Radiologi dan Nuklear
Dari 12 Skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja CBRN, Angkatan Tentera Malaysia kemudian dihantar untuk membantu usaha pembersihan sungai bersama pasukan hazmat. Pencemaran di Sungai Kim Kim masih menghantui hidup penduduk. Bau gas didakwa masih lagi dapat dihidu sehingga hari ini. Malah penduduk meragui proses pembersihan selepas pencemaran mula dikesan Mac lalu. Memang teruklah. Air kotor, ada bau busuk. Lepas tu ikan pun tiada sudah. Kalau dulu boleh ni casting sini. Tapi sekarang tiada sudah. Waktu yang boleh mancing tu tahun bila tu? Sebelum ada kilang-kilang ni lah, 2015, 2016. Jadi betul ke sungai tu warna hitam? Memang betul pun. Lepas tu dia ada bau macam busuk-busuk macam tu. Macam bau minyak-minyak. Kalau sekali tu kan, lepas hujan, memang terkejut lah sebab teruk betul bau dia. Terdapat beberapa langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pencemaran sungai seperti yang terjadi di Sungai Kim Kim. Yang pertama adalah melaksanakan tindakan penguatkuasaan dengan lebih tegas, di mana pihak berkuasa perlu merobohkan kilang-kilang haram yang berada di tebing sungai kerana berpotensi untuk mencemarkan anak-anak sungai di sekelilingnya. Seterusnya adalah melakukan kawalan kualiti secara berkala, di mana pihak berkuasa perlu sentiasa memantau status kualiti sungai dengan cara menguji sampel yang diambil daripada sungai menggunakan alat yang sesuai dan juga alat yang telah dikalibrasi. Akhir sekali adalah memastikan kilang-kilang merawat sisa buangan mengikut prosedur yang betul sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Hal ini adalah untuk mengelakkan sungai daripada tercemar. Pedro, ini buat selamat pagi. lagi. Sorry. Oh, mulai dah. Jar. Woi, lampu. Don't get me fucked, your feelings. The way she took my song, it's a spiritual healing.